Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Hadi sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali ini dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman di Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan setiausaha politiknya Syahir Sulaiman dalam kegiatan media hari ini. Anggota Parlimen Baca itu berkata pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapat keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram, Johor. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Tan Sri Tuan Guru Hadi yang beliau menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama. Malam sebelum ini, Tan Sri Tuan Guru telah pun memberi keterangan kepada Bukit Aman termasuk menyerahkan telefon bimbit milik pengendali akaun Facebook rasmi beliau kepada Bukit Aman dan SKMM bagi membantu siasatan. Syahir ketika dihubungi Malaysia Kini berkata dia tidak pasti Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan berkenaan isu yang mana disebut Presiden PAS itu. Namun dia percayai Abdul Hadi panggil polis susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah Perdana PN di Johor di markas PAS di Bakri Muar. Dalam ceramah itu, anggota Parlimen Parang dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberi pengampunan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, pihak yang berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Malah dia menegaskan undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik dan bukan menyiksa. Justru menurut bekas Duta Khas PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada ditukar kepada peraturan Islam. Untuk rekod sebelum ini, Hadi pernah dipanggil memberi keterangan susulan kenyataan didakwa berbau perkauman mengenai rasuah. Sementara itu, Syahir berkata Abdul Hadi menaruh kepercayaan terhadap profesional pihak PRRM. Tuan-tuan, akta hasutan kali ini dipanggil. Saya dah sebut tadi berkenaan dengan perkara tersebut. Bagaimana sebenarnya dalam hal ini Hadi diminta untuk memberi keterangan. Berkemungkinan, Syahir pun tak pasti. Tapi berkemungkinan berkenaan dengan kenyataan tersebut. Kenapa? Ini saya dah cakap malam tadi. Saya ulang sedikit lagi. Dia kata bahawa undang-undang itu tidak bercanggah dengan Islam dan sebagainya, tak betul dan sebagainya, benda-benda macam itulah. Bukanlah, tidak mendapati Islam dan sebagainya. Saya dah kata itu adalah bidang kuasa Sultan dan juga Agong dan juga TYT. Itu yang pertama. Kedua, dia termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. So, bila menyentuh tentang kuasa dan perlembagaan Malaysia, maka daripada situ seolah-olah kita telah pun, apa orang kata, macam mana nak kata? Yalah, in a way, kita telah jeopardize, bukan jeopardize, tapi kita telah undermine, telah merendahkan perlembagaan negara kita. Dan yang ketiga, saya ulang balik sekali lagi. Pengampunan itu tidak bercanggah dengan Islam pun. Saya kata Hadi salah dalam perkara ini. Dalam syariah Islam itu pun, dia salah. Oh, hebat kau Is, kau kata Hadi tu salah. Kenapa pula aku tak boleh kata Hadi salah? Hadi bukan Nabi. Hadi bukan Rasulullah. Dia boleh betul, dia juga boleh salah. Itu pendapat dia. Pendapat saya mengatakan dia salah. Yang pengampunan yang disebutkan oleh dia adalah qisas, bunuh balas, berkenaan dengan bunuh saja. Tetapi bila menyentuh soal undang-undang, selain daripada itu terpulang kepada takzir. Negara boleh tentukan tata cara pengampunan bagaimana, tata cara undang-undang bagaimana. Itu adalah takzir. Itu tak boleh nak dinafikan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan sendiri, yang mana 10,000, 11,000 yang menonton saya sekarang ini, pun faham perkara ini, benda asas ini. Tetapi kenapa dia tak faham? Dia bukan tak faham, tuan-tuan. Dia faham, dia tahu. Dia tahu, dia belajar tentang syariah ni, tuan-tuan. Degree dia dalam syariah kalau tersilap saya lah. Dia faham, dia tahu. Tetapi dia mainkan sentimen ini untuk nak mengelirukan pengikut-pengikut PAS yang jahil dalam agama. Oh, Tok Guru sebut, takkanlah Tok Guru nak tipu kita. Itu dalam pemikiran mereka. Oh, bercanggah dengan Islam. Oh, jadi kita nak bawa lah apa orang kata cara undang-undang Islam yang sebenar. Saya nak beritahu. Saya boleh kata 80-90% perkara di dalam undang-undang tu tidak ada yang bercanggah dengan Islam. 99% lah saya boleh jamin tidak ada bercanggah dengan Islam. Kan? Ataupun saya boleh kata ada. Ya. Tidak ada. 100% lah. 99 mungkin lah. Kena letak doubt sikit tu. 99% tak ada bercanggah dengan Islam, tuan-tuan. Siapa nak berdebat dengan saya isu ni? Jom kita berdebat. Saya kata 99% undang-undang di dalam negara kita ini, terutama dalam undang-undang jenayah, tidak ada bercanggah dengan Islam. Cuma adakah dia sempurna? Belum lagi. Ada benda yang kita boleh tambah dan perbaiki. Of course, ini undang-undang manusia. Tidak ada undang-undang yang sempurna.
Kita boleh perbaiki, kita boleh tambah, kita boleh berbetulkan mana yang patut dibetulkan. Tetapi untuk mengata kita nak ambil semua dan campak di luar tingkap kerana bercanggah dengan Islam, itu satu konotasi yang sangat tidak betul. Dan ini pendirian kami daripada sejak dulu lagi. Bila kita bercakap soal reform, bila kita bercakap soal memperbaiki sistem, kita bercakap soal apa tuan-tuan? Soal tata kelola yang tidak betul. Soal undang-undang yang sebenarnya menindas. Itu yang kita bicarakan. Sebab tu saya kata 99%. Adalah 1% tu yang kita tak setuju. Ada 1% yang kita rasa menindas. Ada. Yang ini yang kita nak perbaiki. Dan kita nak tambah baik lagi. Itu yang kita nak buat. Tetapi bagi mereka tak. Oh, pelanggaran ini kafir. Buang. Undang-undang ini tidak kafir. Buang. Itu satu cara pandangan sudut Islam yang salah. Baik tuan-tuan. Terima kasih. 10,000